Assalamualaikum, salam sejahtera utama TVS 21 November 2020. Saya Lukman Muhammad. Dan saya Balisa Sari, antara tajuk utama TVS malam ini. Jaringan jalur lebar yang lebih menyeluruh di Sarawak bakal mempertingkatkan keberkesanan kemudahan telekomunikasi khususnya di kawasan luar bandar. Malah ia secara langsung turut memberi impak yang tinggi kepada sektor pendidikan yang kini beralih ke arah kelaziman baru iaitu pembelajaran dan pengajaran atas talian. Sudah tentu keboleh capaian akses internet sememangnya dinantikan bukan sahaja masyarakat umum di luar bandar tetapi warga pendidik. Kerana keperluan memiliki rangkaian internet yang menyeluruh di negeri Sarawak ini adalah suatu yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Memandangkan bahawa norma baharu pendidikan sekarang sudah berubah di mana kita tiada lagi hanya mengajar secara bersemuka tetapi juga mengajar secara atas talian dan juga secara luar talian. Ya, walaupun kita tahu bahawa Kementerian Pendidikan ada menggariskan 3 cara untuk menjalankan pendidikan pembelajaran dari rumah iaitu online, offline dan juga offsite. Ya, jadi dengan adanya rangkaian internet dari Sarawak ini, jadi kita harap pembelajaran online dan juga offline tadi akan berjalan dengan lebih sempurna. Dan juga kita bersetuju supaya rangkaian ataupun jaringan internet ini harus diperluaskan lagi dan harus diberi lebih besar lagi dia rangkaiannya agar semua rakyat Sarawak, terutamanya sekarang kita lihat untuk sesi pengajaran dan pembelajaran khususnya kita amat memerlukan rangkaian internet yang meluas. Jadi amat setuju kita dengan apa yang dihasratkan oleh Ketua Menteri dan perancangan ini supaya ianya menjadi satu kenyataan dan realiti. Kita tahu sekarang kerajaan telah tengah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat, terutamanya di luar bandar. Beliau berharap segala perancangan itu dapat memberi impak kepada kelestarian sektor pendidikan di negeri Sarawak meskipun berdepan beberapa kekangan pada peringkat awal. Saya bercakap melalui aspek pendidikan, khususnya pendidikan, agar semua rakyat dapat mencapai proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berimpak tinggi. Walaupun banyak kekangan dan cabaran, tetapi apabila rangkaian internet ini ianya disebarkan ataupun diberi anjakan yang lebih meluas, insya-Allah ianya boleh membantu dalam melestarikan pendidikan kita dan juga boleh memberi impak yang positif kepada pembangunan pendidikan kita. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak merancang untuk memiliki rangkaian telekomunikasinya sendiri dalam tempoh 2 tahun akan datang. Menurutnya, keputusan untuk memiliki rangkaian telekomunikasi ini adalah bertujuan untuk memperluaskan khidmat jaringan jalur lebar khasnya di luar bandar. Penghasilan tenaga bersih menerusi teknologi hidrogen mampu memacu perkembangan ekonomi Sarawak. Malah kekayaan sumber asli air yang terdapat di negeri ini dilihat juga berpotensi melonjak aspirasi Sarawak untuk menjadi negeri pengeluar hidrogen di dunia. Apabila saya bercakap mengenai dengan hidrogen, banyak orang kata, apa cakap Abang Jo ni? Dia ingat kepada hidrogen bomb. Ya. Jadi apa yang berlaku ialah kalau kita buat kajian, kita melihat pembangunan yang berlaku di seluruh dunia. Hari ini ialah masalah alam sekitar. Dan juga carbon dioxide emission. Jadi ini perkara yang dikendaki dunia dan dunia telah bersidang, dia berkendakkan tenaga yang clean, yang bersih. Supaya manusia dapat menghirup udara bersih. Beberapa negara telah melaksanakan industri hidrogen termasuk di Itali, Perancis, Jerman dan Korea Selatan. Selain bersih, ia juga disifatkan lebih selamat berdasarkan kajian pakar dunia mengenai teknologi hidrogen. Menyedari potensi masa depan, Sarawak, kata Abang Johari, mengorak langkah untuk merealisasikan hasrat itu secara berfasa. Production cost. Tapi apabila saya cakap dengan hidrogen, kita nak guna air, kita banyak sumber air. Rupa-rupanya sekarang Jepun dah nak kerjasama dengan kita membeli balik hidrogen. Sebab itu
ada perjanjian di antara SCDC, Sumitomo dengan Nippon Oil untuk mengeluarkan hydrogen. Dan selepas itu pula Petronas kerjasama dengan kita untuk mengkaji exploration on the potential of hydrogen. Dalam pada itu, kata Abang Johari, industri hidrogen menjanjikan pulangan lumayan dengan nilai permintaan pasaran lebih $11 trilion dalam tempoh 2030 hingga 2050. Ia katanya berdasarkan kajian yang dikeluarkan Kesatuan Eropah mengenai strategi hidrogen dunia. Kalau $11 trilion dan dia berkendakkan bersih, hidrogen clean daripada air. Kalau daripada gas boleh pula hidrogen, tapi dia brown. Brown teknologi. Kerana ia juga bersumber daripada hidrokarbon. Tetapi ini keluar daripada renewable energy. Bermakna green technology daripada air. Kita banyak air daripada murun, daripada batang air, daripada balih. Ini potensi kita ada dan kiralah kita ambillah tak banyaklah daripada 11 trilion itu US dollar, 1 trilion saja. Bayangkanlah pendapatan kita. Menurutnya, kini Australia mendahului dalam usaha pembekalan hidrogen berdasarkan sumber asli yang dimilikinya, memberi kelebihan untuk direalisasikan. Beliau yakin Sarawak kini berada di landasan yang betul untuk bergerak selari dengan perkembangan teknologi baru termasuk menjana tenaga hijau. Baik, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun meninggal dunia akibat dijangkiti wabak rabies di Sarawak pada 11 November lepas, kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Jelas beliau, kes rabies terbaru itu menjandikan jumlah kes penyakit tersebut yang menjangkiti manusia di Sarawak meningkat kepada 6 tahun ini dan kes ke-28 sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada 31 Julai 2017. Tambah beliau lagi, individu berkenaan dimasukkan ke HUS pada 10 November selepas demam selama 3 hari, lemah pada bahagian anggota bawah badan dan menunjukkan tingkah laku agresif selain turut mengalami aerofobia dan hidrofobia. Siasatan mendapati tiada sebarang sejarah gigitan anjing atau haiwan lain berlaku dalam kes ini. Kes hanya mempunyai kesan cakaran yang telah sembuh di kaki kanan, tetapi ahli keluarganya tidak dapat memberi perincian mengenainya. Seterusnya, perkembangan COVID-19 di Sarawak. Daerah Kuching kekal berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 59 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari lalu. Manakala daerah Miri dan Lawas juga kekal berstatus kuning setakat ini. Bagaimanapun, tiada kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak pada Sabtu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, terdapat 1 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada Sabtu. Dengan itu, jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak kekal sebanyak 1,055 kes dan tiada pertambahan kes kluster dilaporkan. Setakat ini, kluster aktif masih kekal 6 iaitu kluster Green Hill, kluster Besi, kluster Seladah, kluster Haji Baki, kluster Wisma Sebekas dan kluster Jalan Abel. Bertemu kembali. Berita baik untuk petugas dan penyelia Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK di Sarawak apabila alaun bulanan dinaikkan bermula tahun depan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pembayaran dari peruntukan RM100 juta yang diluluskan dalam Belanjawan Sarawak 2021 itu untuk 3,500 petugas PDK. Jelasnya, penerima alaun berjumlah RM1,200 akan dinaikkan ke RM1,500, manakala penerima alaun RM800 akan dinaikkan ke RM1,200. Jadi alhamdulillah kerajaan persekutuan telah meluluskan iaitu kenaikan yang akan berkuat kuasa saudara Muhammad Guntur dan ahli berkuat kuasa pada tahun hadapan. Kadar alaun untuk petugas kalau sebelum ini 800, alhamdulillah tahun hadapan akan dinaikkan kepada RM1,200 sebulan. Kita orang bertepuk. Ini untuk petugas.
Dan seluruh petugas di PDK kita di seluruh Sarawak adalah 297 orang petugas. Dan untuk penyelia 1,200 dinaikkan kepada 1,500 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 55 penyelia di PDK kita. Dan satu lagi berita bagus yang kita dengar bahawa untuk gerana operasi bagi PAWID juga dinaikkan daripada 33,000 kepada 50,000. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan lebih lagi menggunakan pakai apa yang telah disumbangkan kepada PPWE. Sebab itulah kita memerlukan sedikit dana untuk kita melaraskan juga aktiviti kita. Termasuk itu saya menerima 5,000 dari pihak kerajaan. Alhamdulillah, terima kasih kepada kerajaan yang memberi kita sedikit keringanan untuk kita menjalankan tugas di sini. Dengan ada grant ini kita dapat meluaskan ataupun menggerakkan lebih jauh dikit daripada yang biasa. Sebab kita telah diberi mandat oleh Jabatan Pertanian untuk mengadakan komuniti pertanian. So dengan adanya grant yang diberi itu, jadi dapatlah kita membawa ahli dengan menyediakan barang-barang untuk sama-sama bergerak dalam aktiviti pertanian nanti. Baik, pelbagai inisiatif diwujudkan dalam usaha kerajaan memulihkan tahap ekonomi negara. Salah satu daripadanya adalah dengan pengenalan Malaysia Mudah atau MyMudah. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, objektif utama MyMudah adalah untuk membantu pengusaha industri dan perniagaan dalam tempoh pandemik COVID-19. Thus, the implementation of MyMudah is aimed to achieve 25% or equivalent to RM 10 billion reduction in compliant costs in the public sector. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan ketika merasmikan Majlis Pelancaran Sarawak Produktif MyMudah menerusi webinar anjuran MPC Sarawak dan APU Sarawak. Beliau menambah beberapa isu telah diselesaikan di bawah MyMudah. Antaranya adalah pengeluaran permit ekspor bagi produk floriculture dan makanan diproses, pengeluaran surat pelepasan oleh Agensi Teknikal Berkenaan Pensijilan Penyiapan dan Pematuhan CCC, pengeluaran lesen ayam berkaitan pembinaan ladang ayam bertutup moden serta kelonggaran keperluan pengawal seliaan bagi pengendali berlesen. Untuk rekod, kerajaan telah memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana pada 5 Jun 2020 sebagai strategi peringkat keempat pemulihan di Malaysia dalam berdepan pandemik COVID-19. Namun begitu, kerajaan Sarawak sudah memahami peranan penting untuk memudahkan pemulihan pasca COVID-19 di negeri ini, di mana pada 6 Mei 2020, kerajaan Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak telah mengumumkan penubuhan Majlis Ekonomi Sarawak SEAC. Mesyuarat Pemimpin-Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC ke-27 menutup tirainya pada Jumaat dengan 21 anggotanya bersetuju untuk bekerjasama memerangi pandemik COVID-19. Ini bagi memastikan impak daripada krisis itu dapat ditangani dengan segera. Antara bahagian kerjasama termasuklah penyelidikan dan pembangunan serta pengeluaran, pembuatan dan pengedaran ujian diagnostik, produk dan perkhidmatan perubatan penting, terapi dan vaksin, kata para pemimpin APEC dalam satu deklarasi bersama, Deklarasi Kuala Lumpur 2020 yang dikeluarkan selepas mesyuarat secara maya itu. Justru ekonomi APEC akan menekankan kepada sains, teknologi dan inovasi yang merupakan elemen penting kepada pemulihan pasca COVID-19 rantau ini. Para pemimpin turut menekankan kepentingan memudah cara akses yang saksama kepada vaksin yang selamat, berkualiti, berkesan dan mampu milik serta tindakan balas perubatan lain yang penting untuk menjaga kesihatan dan kesejahteraan rakyat selain menggalakkan inovasi.
Sementara itu, mengenai ekonomi digital, APEC mengakui kepentingan pembangunan dan sumbangan teknologi digital pada masa kini terutama ketika dunia berdepan krisis pandemik COVID-19. Ini termasuk aspek ancaman kesihatan serta meningkatkan daya tahan dan kemampanan sistem kesihatan sekaligus memacu ke arah pelindungan sejagat. Mereka juga akan berusaha untuk memastikan rantau ini dapat pulih daripada pandemik COVID-19 dan impak ekonominya. Selain menzahirkan rasa takziah kepada mereka yang telah terjejas serta kehilangan insan tersayang akibat pandemik COVID-19, para pemimpin terbabit juga sepakat mengakui keperluan mempertingkat langkah-langkah ransangan bagi kelancaran pemulihan ekonomi serta mewujudkan pekerjaan. Ekonomi APEC juga akan bekerjasama bagi memastikan kelangsungan aliran perdagangan dan pelaburan dalam tempoh mencabar ini. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC melancarkan visi Putrajaya 2040. Ia adalah aspirasi bagi pertumbuhan ekonomi masa kini dan masa depan dalam tempoh 20 tahun akan datang. Visi baru itu akan menggantikan matlamat Bogor yang diumumkan pada 1994 semasa persidangan APEC di Bogor, Indonesia. Visi Putrajaya 2040 diperkenalkan pada mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC secara maya oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Jumaat. Ianya diguna terima bagi matlamat jangka panjang perdagangan dan pelaburan bebas dan terbuka di rantau ini. Muhyiddin menegaskan teras visi Putrajaya 2040 adalah komuniti Asia Pasifik yang terbuka, dinamik dan berdaya tahan menjelang 2040 bagi kemakmuran rakyat dan generasi masa depan. Visi itu akan dicapai dengan menggerakkan 3 pemacu ekonomi iaitu perdagangan dan pelaburan, inovasi dan pendigitalan serta pertumbuhan yang padu, seimbang, terjamin, mampan dan inklusif. Baik, kita bertemu kembali. Projek bekalan air kawasan Tinjar Fasa 2 bakal beri manfaat kepada 33 buah rumah panjang termasuk beberapa kampung serta rumah ibadat. Perkara itu didedahkan Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Pengguang Manggil apabila projek itu siap dalam masa terdekat. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Marudi berkata ini kerana terdapat sebahagian rumah kediaman dan pusat ibadah masih belum disambung dengan paip air dari grid bekalan air bersih sedia ada dari loji air Beluru. Katanya masalah bekalan air akan diselesaikan setelah sambungan paip dari loji siap untuk disalurkan kepada penduduk setempat. Menurutnya, projek bekalan air kawasan Tinjar Fasa 2 terbagi kepada 2 bahagian iaitu pakej 1 cadangan paip agihan utama dan bekalan air ke rumah panjang dan kampung sepanjang Jalan Utama Beluru, Long Teru dan Jalan Long Lama. Manakala pakej 2 cadangan menaik taraf raw water intake Tinjar cadangan baru dan menaik taraf loji rawatan air Tinjar dan cadangan baru tangki aras tinggi Tinjar. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan dialog penyambungan bekalan air bersih di Dewan Masyarakat Beluru. Gagal mematuhi arahan penjarakan fizikal antara kesalahan tertinggi direkodkan membabitkan 206 daripada 455 individu yang dikenakan tindakan atas kesalahan mengingkari Perintah Kawalan Pergerakan Pemilihan PKPP. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata daripada jumlah berkenaan individu yang dikenakan tindakan pada Jumaat, 427 daripada mereka dikenakan kompaun, 27 direman dan seorang dibebaskan dengan jaminan. Kesalahan ingkar PKPP yang lain membabitkan 72 individu dalam aktiviti pusat hiburan, tidak memakai pelitup muka 63, gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan 59, rentas negeri atau daerah Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB tanpa kebenaran pihak berkuasa 21 dan lain-lain 34. Beliau berkata tindakan diambil hasil pemeriksaan pasukan petugas operasi pematuhan prosedur operasi standard SOP PKPP yang diketuai Polis Diraja Malaysia PDRM. Dalam perkembangan berkaitan, Ismail Sabri berkata operasi benteng yang dilaksanakan bagi mengekang jenayah rentas sempadan berjaya memberkas 28 pendatang tanpa izin dan seorang penyeludup.
Jawatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, meramalkan kawasan pantai barat Semenanjung akan menerima hujan lebat sepanjang monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA, Datuk Dr. Aminuddin Hashim berkata, trend tersebut bagaimanapun dilihat sama dengan kejadian banjir pada 2019. Pada Ahad pula katanya, Johor, Sabah dan Sarawak diramal menerima hujan yang agak lebat dan kemungkinan akan terjadinya banjir. Terdahulu, Met Malaysia memaklumkan monsun Timur Laut akan berlaku pada fasa pertama iaitu November hingga Disember 2020. Menjelang Januari 2021, Met Malaysia juga menjangkakan episod hujan lebat akan tertumpu di Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Bagaimanapun, semua agensi yang terlibat kini dilaporkan sedang bersiap sedia bagi menghadapi monsun Timur Laut. Kerajaan tidak menolak kemungkinan memperluaskan pengharaman jualan arak di kedai serberneka dan kedai runcit di negeri selain wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuki Syari berkata, kerajaan menerima komen positif daripada masyarakat merentasi kaum berhubung langkah itu yang dijangka dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bermula Oktober tahun depan. Setakat ini katanya pengharaman jualan arak hanya dihadkan di wilayah persekutuan, namun pihaknya tidak menolak kemungkinan akan diperluaskan di tempat-tempat lain. Mengulas lanjut, Ahmad Marzuk berkata pihaknya juga menerima aduan daripada pekerja kedai serbaneka yang terpaksa menjual arak. Katanya pengawalan penjualan minuman keras di negara ini masih di belakang berbanding negara lain, termasuk Singapura yang dilihat lebih ketat dari segi penguatkuasaan undang-undang. Bagaimanapun jelasnya ia merupakan permulaan yang baik walaupun hanya dilaksanakan di wilayah persekutuan dahulu. Baik, berita itu tadi mengakhiri Utama TVS malam ini. Seperti biasa, Luke, kita kena ingat sentiasa untuk menjaga jarak fizikal dan pakai topeng muka. Dan jangan lupa basuh tangan, Mel. Betul. Dan setakat ini saja pertemuan kita menerusi Utama TVS. Teruskan kesetiaan anda menerusi saluran 122 Astro. Ya, betul. Ini adalah saluran yang padat dengan berita yang sahih. Betul, Mel? Betul. Jadi, untuk itu, saya Luqman Muhammad. Dan saya Melissa Sari. Salam hormat dan Selamat malam.